But it's okay. This is actually one of the kata orang tu kita it's actually challenging steps untuk kita macam kata orang tu be more confidence. We would like to welcome our PCM Sean Chan and also Olive in-house and our CBM Celine, CBM Charlita pun ada, CBM Dong ada, CBM Nora Syukri. Wow, ramainya malam ni. Best tak korang? Best tak? Kalau best, tolong bagi saya 9333. Alright. Terima kasih. Thank you for your response. Oh, okay. So, saya tak nak buang masa lagi. Okay, saya nak memperkenalkan speaker kita malam ini. Beliau adalah kata tu pangkat nenek dengan saya ni. Okay, dia adalah nenek kepada upline saya. Okay. Upline saya adalah Eagle Manager, Lailani Zamiti Akop. Yang ini adik dia, tapi adik dia is one up above. But it's okay. Kata tu dekat sini kita tak mengejar pangkat tapi kita mengejar inisiatif. Betul kan? Setuju tak? Setuju? Okay? Okay. So speaker kita ni, alah mana pula aku punya prompter ni hilang pula. Ya Allah, ya Tuhan. Hilang pula. Okay. Biar saya perkenalkan speaker kita ni. Dia seorang yang sangat ambitious, sangat highly motivated and very passionate. Okay. Seorang nenek tapi Vogue nenek cantik. Saya tak sangka dia ni nenek gitu. Ya Allah, ya Tuhan, nenek. Muka very the firm, very the nampak glowing daripada jauh. But tak boleh lah panggil nenek kan. Kita panggil kakak juga. Okay. So kita orang-orang muda ni jangan kalah semangat dengan nenek macam ni. Tapi nenek yang Vogue ni. Okay, saya nak cerita sedikit tentang pengalaman beliau sebelum beliau menceburi Forever Living. Okay, semasa beliau berumur di awal 20-an, di saat beliau masih lagi bekerja, beliau sudah pun menceburi pelbagai bidang perniagaan konvensional seperti restoran, kafe, bengkel kenderaan, kontrak kerajaan, di samping berminat melakukan bisnes sambilan seperti direct selling dan juga multi-level marketing. Walaupun masa tu ramai orang yang mencebik, yang cakap nak mencebut, nak berniaga apa semua. Okay. Macam sekarang ni pun ramai juga kan. Tapi demi kelangsungan hidup beliau, she don't even bother. She not even bother what other people say about her, and then she was just carry on with her passion in multi-level marketing because dia juga seorang yang berimpian tinggi, highly ambitious. Okay, pernah makan gaji, okay, dan juga sempat merasai pengalaman tengah bulan tak ada duit. Okey, kalau tak ada kecek, PT tak ada. Betul tak? Gitu, PT tak ada. Betul. Dan setiap kali setiap multi-level marketing company yang beliau sertai tak dapat memberikan kata tu pulangan hasil. Dan kita tak dapat kata she don't get back the profit in returns. Okey, walaupun dia dah invest a lot of things tapi unfortunately tak dapat juga. And there's one time she fell sick. Sorry lah saya cakap campur-campur, okey ke? Okey tak saya cakap campur-campur? Sebab saya dah terbiasa cakap campur-campur. Okey, tolong bagi gede aku kan. Alright. Sebab saya dah lama tak bercakap, aku ni tak boleh pegang mic. Tu aku cakap kalau aku pegang mic habis korang. Aku blast korang. Okey. Okey, kita continue. Okey, there's one time she fell sick and then all the businesses was dropped and she was declared as a bankruptcy and akhirnya beliau menjadi salah seorang daripada penerima zakat. Saya dengar ni, saya rasa tiba-tiba I feel so touching. Serius, saya touching. And the difficulties and all the struggles, okay, hutang yang beliau hadapi, okay, menjadikan, okay, anak-anak beliau tak dapat nak continue study, schooling lebih daripada 3 minggu. Budak-budak sekarang seronok tak sekolah, tapi kita masa tu rasa macam Allah sedihnya tak sekolah, tak boleh. Macam saya pun dulu kalau rasa tak dapat pergi sekolah, I feel like so down. Kita rasa macam ketinggalan. Okay, dan beliau rumah beliau dilelong and kehidupan beliau sangat-sangat struggle and terhimpit dengan masalah kesihatan diri, masalah keluarga, masalah kewangan and everything. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita kena tahu kita ada satu, kalau kita jatuh sekali, kita tak boleh terus jatuh, kita kena bangkit. Kerana apa? Kita ada Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah mendengar rintihan beliau untuk menghantar satu perniagaan yang selama ini beliau amat percaya dan yakin akan ketelusan. Kata tu the transparency, the honesty, dan pasti ada syarikat yang benar-benar tulis di dunia ini, okay, the most beautiful business that can change all of people life, including her, including all of us.
Okay, and after 6 years, okay, bersama dengan Forever Living, there are too many achievement that she achieves, okay, dalam usia emas yang sangat membanggakan. Okay, I feel like so proud to mention that menjadi manager within 45 days. Aku sendiri pun tak dapat. You all macam mana tu? Sedih gitu. And then she's one of the top rookie in 2015 and also Forever to Drive Achievers and CBM pertama hanya dalam masa tempoh 10 bulan dan telah mencapai 6 kali CBM iaitu Chairman, Bonus Manager dan 5 kali Eagle Manager dan sekarang masih lagi on track untuk Eagle Manager untuk kali ke-6 dan berjaya. Dan imagine within these 6 years she has been accumulated and collect the profit total earning of more than 1.5 million. Oh my God, this is my magic number. Everybody must have magic number. Berapa magic number korang? My magic number is this number, 1.5 million. And beliau dah capai goal beliau dekat dalam Forever Living ni. Okay. Dan hari ini beliau akan menceritakan pengalaman beliau, sharing dengan kita, okay, dan apa pandangan beliau dalam tentang business Forever Living ini yang mampu memberi impact dan juga perubahan besar dan juga memberi positivity dari beberapa sudut kehidupan manusia. Okay, dan juga tips-tips kejayaan di dalam Forever Living ini. Okay, bersamaan dengan tajuk kita malam ni, Forever a Life-Changing Business. Without further delay, I would like to pass over this mic to my speaker. Let's welcome her, our terkedu saya. Our future GLT lah, senang ceritakan, kita doakan our future GLT, Kak Lela Nizwani binti Akop. Let's welcome her with 9333 everyone. Wow, dah 235 participant. Wow, big hands. Okay, thank you MC kita malam ni. Ya Allah, panjang lebar kau tiap aku. Aku lagi dah terikut lah pula. Okay, thank you so much MC kita. Supervisor ya, Azrul Aziz. Kak Nila doakan satu hari nanti kita nak tengok Azrul jadi speaker pula. Okay, untuk talk Amin. kita di Forever. So boleh clear tak? Dengar tak suara Kak Lela? Boleh dengar ya? Kalau dengar bagi Kak Lela 9333. Kak Lela nak tengok? Okey boleh dengar. Alhamdulillah. Okey, good, boleh dengar ya. Okey, okey Kak Lela nak teruskan, okey. Macam mana pun Kak Lela nak wish Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua jutawan-jutawan dekat Forever ni, okey. Sebenarnya dah lama juga Kak Lela tak buat tak buat talk ni. Dia ada nervous sikit lah. Tapi tadi Kak Lela dapat injection ya daripada CBM Syarul. Thank you to him sebab dia kata Kak Lela, kalau Kak Lela nervous, Kak Lela ambil aura semangat daripada semua ABO yang masuk malam ni untuk bagi dekat Kak Lela 9333 untuk bagi semangat dengan Kak Lela. So syukur alhamdulillah. So thank you to Abang Syarul dan Kak Lela harap semua yang lain ni akan stay dengan Kak Lela malam ni untuk satu perkongsian yang Kak Lela rasa sesuatu yang Kak Lela rasa Kak Lela dah lama sebenarnya nak share dengan semua ABO. Mungkin ada yang pernah dengar talk Kak Lela, tapi malam ni agak berlainan sedikit sebab Kak Lela mungkin kita campur-campur sikit walaupun tajuk dia English lah tapi kita bercakap dalam bahasa Malaysia juga. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey, semoga Kak Lela akan meneruskan talk Kak Lela malam ni dengan lancar. Okey. So okey, sebenarnya pembentangan Kak Lela ni sebenarnya adalah berdasar kepada pengalaman Kak Lela lah. Okey, pengalaman Kak Lela sebab Kak Lela ni bukan muda lagi. Okey, Kak Lela ni dah lebih daripada 55 tahun. Tapi ada sesuatu yang Kak Lela rasa Kak Lela perlu share sebab ramai di antara ABO kita ni masih di bawah
orang kata bukan di bawah umur maksudnya masih kalau nak kira tu nak sampai ke umur Kak Lela ni, you all punya masa masih panjang. Jadi di sinilah yang Kak Lela nak share. Mungkin ada yang dah sama umur dengan Kak Lela, it's good. Kita boleh share bersama-sama. So dekat sini pertama sekali Kak Lela nak menarik perhatian semua tentang tajuk Kak Lela malam ni, iaitu a life changing business. Ini adalah sesuatu yang Kak Lela rasa yang boleh memberi kita satu gambaran yang jelas tentang Forever Business itu sendiri. Okay, next, kita pergi next slide ya. Okay, sekejap. Next slide. Okay. Okay, pertama sekali apa yang Kak Lela nak share di sini, perubahan kehidupan. Okay, di sini Kak Lela nak menarik perhatian kita. Rata-rata orang yang join Forever ini pertama sekali adalah mereka akan dapat perubahan daripada sudut kesihatan. Sebab Kak Lela bagi tahu tak ada manusia ataupun tak ada sesiapa dekat dunia ni yang tak sukakan kesihatan. Okey, yang tak nak sihat lah cerita dia. Okey, kita semua nak kesihatan. So di sini adalah satu platform yang Kak Lela nampak kita boleh dapat perubahan yang pertama sekali bila kita join Forever ni sebenarnya adalah kesihatan. So kalau di sini kalau boleh nampak ya gambar Kak Lela dulu. Okey, semasa Kak Lela join Forever dulu ni memang Kak Lela punya berat Kak Lela adalah 103 kilo. Jangan terkejut ya. 103 kilo. So apa yang berlaku Kak Lela memang ada masalah sakit belakang, okey, slip disc, Kak Lela ada sembelit, Kak Lela ada darah tinggi, Kak Lela ada masalah saraf, okey, saraf tangan Kak Lela, sendi. Sebab Kak Lela punya tangan ni, Kak Lela bagi tahu, tangan Kak Lela ni bila Kak Lela tarik tangan Kak Lela, dia akan meletup tau. Dia akan meletup. Dan meletup tu bukan sekali. Bila kita tarik, setiap kali kita tarik dia akan meletup. So bila dia meletup tu memang sakit lah cerita dia. So Kak Lela tak tahu nak buat macam mana lah. Okay, so tak tahu nak buat macam mana, Kak Lela tak tahu kenapa. Tapi bila Kak Lela consume produk-produk Forever ni, perubahan pertama sekali memang Kak Lela first kali masalah sembelit Kak Lela. Lepas tu slowly dia akan pergi orang kata ada perubahan kepada masalah sendi Kak Lela. Itu masalah sendi ya, kalau kita yang meletup tu masalah sendi. Dan juga masalah saraf Kak Lela yang selalu kebas semua tu. So ini adalah satu perubahan dalam kehidupan Kak Lela daripada sudut kesihatan. Yang Kak Lela nak share sekali kat sini ya, bukan Kak Lela seorang. Kak Lela percaya dekat sini ramai, okey, ramai orang yang mendapat perubahan daripada sudut kesihatan. Okey, kat sini Kak Lela share juga kakak Kak Lela sendiri. Okey, yang tadi MC Azrul ada sebut, Kak Laila Nizah, dia mempunyai satu orang kata masalah kesihatan, iaitu gastrik. Kak Lela tahu ramai orang ada masalah gastrik, dan gastrik dia adalah gastrik yang sangat-sangat teruk. Okey, sangat-sangat teruk. Lepas tu dia ada masalah lutut. Masalah lutut sebab dulu dia pernah accident teruk. So dia punya lutut dia masuk besi, okey, dan terpaksa mengambil isi paha semua kan. So ada masalah vertigo yang teruk, okey, vertigo yang sangat teruk, dan juga darah tinggi. So masa Kak Lela pergi share tentang produk-produk Forever dengan dia, memang dia reject awal-awal. Okey, dia awal-awal dia reject, dia kata dia dah ambil banyak produk tapi tak berkesan. So daripada situ Kak Lela memang encourage dia untuk cuba dulu. Okey, untuk cuba dulu, dan alhamdulillah selepas dia mendapat perubahan pada diri dia, lutut dia, gastrik dia, okey, dan dia punya gastrik dia bukan gastrik ni tau, gastrik dia akan berguling-guling. Dia masih ada lagi tu, boleh tanya dia akan berguling-guling dan sangat teruk lah. Jadi Kak Lela punya intention Kak Lela, masa Kak Lela jumpa Forever dulu, first dalam kepala Kak Lela mesti nak tolong dia. Pertama Kak Lela nak tolong dia sebab dia masalah kesihatan, sebab Kak Lela punya masalah dah selesai. Anak Kak Lela yang ada sedung pun alhamdulillah, suami pula gout pun alhamdulillah. Dan Kak Lela nak share dengan dia because Kak Lela, kita punya rasa keikhlasan kita tu bersungguh-sungguh kita nak tolong dia. Dan alhamdulillah akhirnya tahulah siapa yang tahu, dia sekarang pun sangat-sangat berjaya di Forever.
Okay, so yang ketiga Kak Ella nak share. Maksud Kak Ella sini ramai ini yang Kak Ella punya testimoni sendiri. So ini adalah seorang Encik Zainal Akhirudin ni. Beliau mempunyai masalah veins and arteries narrow ankle osteoarthritis severe damage. Okay, yang mana jangkaan doktor hanya ada 73 jam jangka hayat dia. Gambar before tu adalah gambar Kak Lela masa mula-mula Kak Lela jumpa dia. Okay, so kalau nak tahu tengok wajah dia masa tu dia selain daripada dia kurus sebab tulang kan, masalah tulang, dan kulit dia semua jadi hitam. Dia macam kanser jugalah. Okay, dia punya kulit jadi hitam. Kak Lela kenal dia sebenarnya melalui FB saja. Melalui FB sebab dia Kak Lela nampak dia beliau juga seorang motivator sebenarnya. Okay, lepas tu bila Kak Lela tahu dia sakit, Kak Ella cuba nak approach dia dan dia menolak. Sebab Kak Ella faham dia akan menolak sebab dia, of course, orang yang sakit bila kita pergi approach dia akan anggap kita nak nak cari kesempatan, okay, sebab dia sakit kan. Dan Kak Ella tahu dia juga very well known, orang yang dikenali dan dia sangat orang berada lah, orang berada. Tapi Kak Ella tak pandang yang itu sebab Kak Ella nampak kesian sangat dengan keadaan dia. So bila Kak Lela approach dia memang dia bukanlah dia menolak tapi dia tak layan lah cerita dia. Dia tak layan. So Kak Lela keep keep hantar mesej, hantar kita punya info-info tentang produk pada dia. Dan selepas beberapa bulan dia mesej Kak Lela balik, okay, dia hantar messenger pada Kak Lela untuk Kak Lela pergi jumpa dengan dia di rumah dia. Inilah dia kali pertama Kak Ella pergi rumah dia, nampak tak dia fokus tengok bila Kak Ella tunjuk demo tu, dia sangat fokus dan dia mencuba produk. Tetapi Kak Ella share dekat sini ya, tetapi dia sangat broke masa tu. Dia tidak ada duit masa tu. Dia dah habis beratus-ratus ribu, dia punya dekat hospital dia punya duit, dia punya simpanan semua sudah habis. Jadi Kak Ella pergi dengan suami Kak Ella lah masa tu, dengan anak Kak Ella pergi untuk buat demo. Oleh memandangkan dia tidak mempunyai, orang kata dia berterus terang dia tak ada duit, tapi dia sangat teringin untuk mencuba produk ni lepas dia tengok demo. Dan apa yang anda semua expect Kak Ella akan buat? Because di Forever ini adalah satu bisnes yang boleh mengubah bukan sahaja kesihatan kita, tapi dia juga boleh mengubah hati kita untuk menjadi seorang manusia yang betul-betul ikhlas untuk membantu. Jadi Kak Lela terus bantu dia, beri dia cuba beberapa produk untuk melihat bagaimana perkembangan dia. Dia hanya ada 73 jam jangka hayat dia. Dia tanya Kak Lela, mampu produk ni membantu dia? Kak Lela cakap, kita dah tahu, kita orang Islam, kita perlu berikhtiar tanpa putus asa. Okay, walaupun sehingga di hujung nyawa. Jadi Kak Ella suruh dia ikhtiar. Kak Ella kata aloe vera ini adalah penawar. Jadi kalau dia dah habis beratus ribu, apa salahnya dia mencuba produk ni walaupun dia dah tak ada duit untuk membayar. Jadi selepas dia ambil, tengoklah gambar dia di sebelah. Selepas ini bukan 73 jam ini selepas 5 hingga 6 bulan. Dia sudah boleh berdiri. Dan percaya tak, Kak Lela pernah jemput dia untuk buat satu taklimat kepada grup Kak Lela lah, grup Kak Lela, dan dia mengakui sendiri di situ bahawa produk Forever is so amazing, can change people's future, can change people's life, dia cakap. Dan cuma apa yang Kak Lela nak share dekat sini, ada orang dia tak nak ke depan untuk share benda ni. So kita tak boleh nak paksa dia. Yang penting dia sihat dan dia kekal hidup sampai sekarang, sudah lebih dekat hampir 2 tahun. Okay, alhamdulillah. Dan begitu juga kalau kita tengok dekat sini, Cik Najib, siapa yang tak kenal dia, dan juga Cik Irene, okay, dia juga adalah pesakit kanser. Najib adalah pesakit stroke yang dah 4 tahun terlantar, tapi boleh bangun dan membuat bisnes Forever sampai sekarang. Dan di sebelah yang lagi satu ini adalah Nur Era, okey, juga adalah seorang gadis lah, berusia 22 tahun.
beliau mempunyai radang usus yang sangat kronik. Okey, selepas operation dia ada luka, tempat operation dia berdarah, bernanah. Lepas tu dia memakai beg lah. Okay, beg di luar dia punya perut dia tu, memakai beg pembuangan itu. Dan juga mak dia menghubungi Kak Lela selepas melihat posting Kak Lela di FB. Okey, yang mana dia berjumpa dengan Kak Lela dan dia telah membeli produk Forever ni, terutamanya yang Kak Lela suggest aloe vera dan juga beberapa produk lain lah yang mana selepas itu luka dia sembuh dan kering dan dia boleh keluar untuk bekerja semula. Sedangkan dia berada di hospital lebih kurang dalam 6 bulan hingga 7 bulan berumah tangga lah, mak dia cakap berumah tangga di hospital. Itu wajah dia sekarang, okay, sebelah tu. Dan Kak Lela sangat-sangat kesian dekat dia. Dan testimonial terbaru Kak Lela juga, sebenarnya testimonial terbaru ni adalah orang kanser juga, seorang doktor di bahagian ortopedik di sebuah hospital, yang mana beliau memiliki kanser usus tahap 4. Dia memberitahu Kak Lela sejak usia dia 7 tahun dia tak pernah makan nasi. Dia tak pernah makan nasi sebab bila dia makan dia akan muntah. Jadi bila macam tu dia hanya makan susu, okey, dia hanya makan mak dia bagi makan susu sayur macam itulah. Sehingga usia dia 21 tahun. Sekarang usia dia 27 tahun. So sepanjang sampai usia dia 21 tahun, doktor dapat trace kata dia ada kanser daripada tahap 1, 2, 3, tak pernah turun, tak pernah terhenti dan tak pernah sembuh. Okey, sehingga satu hari Kak Lela punya downline Kak Lela ada pergi introduce dengan dia, okey, aloe vera, nectar dan juga exobency dan juga bee propolis. So bayangkan 7 hari sebelum dia buat operation, 7 hari sebelum dia buat operation, surgeon yang jurubedah lah, jurubedah tu panggil dia untuk pergi buat lagi sekali untuk scope. Dan sebelum dia pergi buat scope tu 10 hari sebelum tu dia consume produk-produk Forever dan doktor itu mendapati sebelum dia buat pembedahan tu mendapati usus dia kembali normal seperti tidak ada apa-apa. Dan benda ini telah menjadi satu satu burst kepada hospital itu. Bayangkan. So di sini Kak Ella nak bagi tahu bahawa produk-produk Forever ini mampu untuk memberi kehidupan baru kepada pesakit-pesakit kita, terutama orang yang ada kanser ni. Silalah kita pergi share tentang kebaikan aloe vera gel Forever. So bagaimana ini antara testimonial perubahan daripada sudut kesihatan di Forever ini, okey, tentang produk-produk Forever. Okey, next kita tengok lagi. Okey, ini lagi satu. Kak Lela suka nak share tentang testimonial perubahan tentang kesihatan sebab kita ada orang-orang ni masih wujud dan ada di Forever ini. Okey, kita dah tahu JLT Yuslida ni dia ada masalah juga, masalah berat badan, masalah penyakit. Sama jugalah Kak Lela dulu pun masalah berat badan dan penyakit juga. So kita ada CPM Rawani yang anak dia ada masalah kanser darah juga. CPM Ruziah dia ada masalah kanser payudara juga, dan kita ada ramai pesakit-pesakit kanser dekat sini. Dan Kak Lela nak share sikit sesuatu yang Kak Lela rasa sangat amazing, yang mana Kak Lela nak bagi tahu bahawa aloe vera gel kita ni sebenarnya sudah pun dikaji oleh pihak-pihak tertentu dalam perubatan ini bahawa produk ini adalah produk yang sangat-sangat demanding sekarang. Okay, so anda telah berada di platform ini, sila jangan berganjak langsung daripada platform ini. Okay, gunakan sebaik-baiknya peluang yang anda ada di sini. Okay, next. Okay, now Kak Lela nak share daripada perubahan dari sudut kejayaan pula. Tadi kita tengok daripada kesihatan So perubahan daripada sudut kejayaan sejak bersama Forever. Okay, banyak company boleh menjayakan orang. Persoalannya berapa ramai. So di sini kita dekat Forever saja kita ada 4 orang
global leadership team. Maknanya orang yang orang kata dalam satu syarikat ataupun network marketing company, you nak cari seseorang yang boleh pergi kepada peringkat dunia di Malaysia lah, maksudnya di Malaysia yang boleh menjejakkan kaki di peringkat dunia, belum ada lagi. Okay, mungkin ada seorang dua tapi kita belum pernah dengar lagi cerita dia. Tapi di Forever sendiri kita tengok macam mana JIT kita, Sifu Dato' Desmond yang dah 23 tahun bersama Forever, dia dah berjaya mengumpul lebih 20 juta aset-aset yang bernilai tinggi dan menjadi jutawan setiap tahun. Orang jadi jutawan sekali, dia jadi jutawan setiap tahun. Sama juga dengan JIT Juraida, ambil masa 9 tahun untuk berpendapatan lebih 200,000 sebulan, merupakan jutawan setiap tahun. Begitu juga JIT Yuslida mengambil masa hanya 3 tahun saja untuk mendapat income 100,000 lebih. Okey, dan menjadi jutawan dengan begitu pantas sekali. Sama juga dengan JIT Nusida kita yang mengambil masa hanya 5-6 tahun sahaja. Di Forever sendiri kita ada lebih 20 PCM iaitu President Club Member yang mereka memiliki pendapatan lebih daripada 300,000 setahun. Dan juga kita ada lebih 10 Leadership Club Member, okay, LCM yang mengambil masa 4 hingga 6 tahun untuk berpendapatan lebih 20 hingga 80,000 ringgit Malaysia sebulan. So, yang berpendapatan antara 3,000 hingga 17,000, 18,000, boleh kata ribuan ABO. Dan dekat sini Kak Ella nak sebut sikit key point dia untuk nak mencapai income macam ni. Key point dia adalah F2D. Okay, dan di bawah 3,000 sangat ramai Kak Ella bagi tahu. Okay, pada orang-orang baru yang baru join, Kak Ella bagi tahu anda, kalau anda belum termasuk dalam kategori-kategori ni, just do it now. Okay, just do it now. Start daripada sekarang. Kak Lela bercakap, bukan bercakap sebab Kak Lela dah capai apa yang Kak Lela nak di Forever. Tidak. Sebab Kak Lela bercakap, Kak Lela membayangkan hari pertama Kak Lela join pada 24 hari bulan Mac tahun 2014 dulu. Kak Lela sudah nampak. Kali pertama Kak Lela nampak Sifu Jackie, okay, upline Kak Lela bersama dengan Sifu Chi datang jumpa Kak Lela masa tu. Selepas dia orang buat demo saja, Kak Lela sudah orang kata sudah macam dia keluar, kalau cerita kartun tu dia keluar macam lampu yang berkelip-kelip tu kan, macam mentol lampu berkelip. Kak Lela dah nampak dah peluang dekat Forever. Okay, so kunci kejayaan kita dekat Forever ni tak ada lain, tak ada bukanlah cuma 5 sisi sahaja. Tak ada benda lain lagi dah. Jadikan 5 sisi kita tu sebagai habits, kita duplikasikan, okay, dan kita teachable. Maknanya kita kena ajar orang lain pula, dan of course kita tak ada jalan pintas dekat sini. No shortcut lah. Okay, RTU tu Kak Lela maksudkan adalah refer to upline kepada orang-orang baru ke, okay, yang mana yang belum, mesti refer pada upline untuk macam mana nak buat, macam mana nak konsisten untuk 5 sisi. Okay, next. Okay, di sini Kak Ella share. In the next 2 years, ini kita punya founder Kak Ella suka tengok dia punya ayat ni. In the next 2 years, if you do what no one would ever dream. Kak Ella pun nak cakap orang putih jugalah malam ni. In the next 2 years, if you do what no one would ever dream of doing, for the rest of your life, you will be able to do what everyone else dreams of doing. Wah, Kak Lela tengok yang ni memang something yang Kak Lela rasa macam satu suntikan semangat tau. Kalau dalam masa 2 tahun kalau dalam masa 2 tahun ni kalau kita buat sesuatu yang orang tak pernah impi nak buat lah. Macam kita ni, kita buat network marketing ni, bukan semua orang suka nak buat benda ni kan. For the rest of your life, okay, sepanjang hidup kamu, kamu akan boleh buat apa yang orang lain mimpi nak buat. Orang lain tu dia mimpi nak buat itu, nak buat rumah besar. Tapi kalau you 2 tahun you buat apa yang orang tak nak, you sepanjang hidup you boleh dapat apa yang orang lain tu nak. Okay, apa yang orang lain nak buat. Right? So dekat sini, okay, how Forever change myself. Okay, Kak Ella nak share sikit dekat sini. Fly with Forever. Kak Ella campur-campur sikit lah kan. Okay, so dekat sini boleh tengok tak? Kak Ella nak share sikit gambar Kak Ella tahun 2012
dengan gambar tahun 2016. Kak Ella tak tahu pun, tak ingat pun cerita gambar ni, tapi Kak Ella terjumpa beberapa tahun selepas Kak Ella buat apa kata Forever ni. So nampak tak? Dia bukan saja menukar kita punya cara hidup ataupun kesihatan kita, dia juga merubah kita punya lifestyle kita. Lifestyle kita sampai bergambar pun masih sama. Kalau nampak tu Pak Ali tu bergambar sama je kat depan tu kan. Tapi dia punya style dia tu dia jadi lain pula. Kan? Sajalah seronok nak kongsi. Jadi Kak Lela pun dia punya gendeng dia, tangan dekat bau tu pun dah jadi lain kan. Dia punya style tu pun dah jadi lain kan. Masa tu Kak Lela rasa macam something yang merubah lah, something yang merubah cara kita pergerakan kita semua. Nanti Kak Ella akan share macam mana kita punya apa yang boleh membuatkan kita berubah sampai tahap begitu. Okay, so di sini ramai orang tak tahu Kak Ella bukanlah orang yang pernah naik kapal terbang. Kak Ella mungkin ada yang pernah dengar ya, Kak Ella tak pernah naik kapal terbang daripada kecil sampailah Kak Lela join Forever. Kak Lela jumpa Forever tahun 2014 pada usia 49 tahun. Okay, so first punya travel yang Kak Lela naik, Kak Lela kena pergi Singapura. Asbabnya sebab Kak Lela dapat CPM lah. Okay, pergi Singapura. Jadi di situ Kak Lela bertanya dengan orang macam mana rasa naik kapal terbang apa semua, sebab Kak Lela tak pernah naik kapal terbang. So bayangkan Forever menukar orang kata cara kehidupan Kak Lela itu sampai tahap gitu sekali lah. Okay, so pada tahun 2015 tu untuk travel pergi ke Singapura tu lebih kurang mengambil masa naik kapal terbang sejam lebih macam tu lah kot. Okay, so Kak Lela kata okay tak apalah, walaupun mula-mula Kak Lela pergi jumpa dengan Margaret, Kak Lela cakap Kak Lela tak nak naik kapal terbang, Kak Lela dah naik kereta api. Dia cakap tak boleh Kak, kena juga naik kapal terbang. Jadi tak apalah, dia kata sejam lebih je, dia cakap okey lah. Kak Lela kata sejam lebih tak apalah, Kak Lela duduk diam-diam dalam tu, pejam mata, tak apalah sejam kan boleh sampai. Bila Kak Lela berjaya pula dapat pergi ke Cancun, Mexico, Sifu Jackie cakap Kak Lela kali ni nak naik pergi Cancun, Mexico kena 3 kali naik kapal terbang. 33 jam dalam kapal terbang. Masa tu Kak Lela rasa macam nak pengsan. 1 jam pun aku dah macam dah tak tentu harah, jadi nak naik lagi 33 jam. Tapi itulah bila Allah nak memberi pada kita orang kata satu nikmat, Kak Lela bersyukur sangat-sangat, maka terbanglah Kak Lela pergi ke Cancun, Mexico, okey, pada tahun 2015. Lepas tu mulalah Kak Lela ni naik kapal terbang, turun kapal terbang, dah macam naik turun bas. Gitulah cerita dia sampai Kak Lela pergi ke Greece tahun 2016, ke Johannesburg, South Africa, okay? Ke Phoenix, Rome, Barcelona. Kalau tengok gambar-gambar kat sini ya, ini gambar Kak Lela dekat Dubai, ini gambar Kak Lela dekat Johannesburg, dekat apa nama patung Mandela ni, okay? Tugu Mandela ke apa entah. Lepas tu ini gambar ni dekat Rome, Barcelona, Monte Carlo. Ini atas kapal paling besar ni, Freedom of the Sea, nampak? Itu semua ABO kita tau. Memang best sangatlah, okay? Yang mana bisnes ini memberi satu perubahan yang sangat menakjubkan pada Kak Lela lah. Kak Lela rasa, dan rata-rata ABO dekat sini pun merasa yang sama. Okay, ini Kak Lela dekat Dallas bersama Sifu pun ada dekat sini masa menerima cek CBM di Dallas, dan juga Kak Lela pergi ke Sweden tahun 2018. Di Sweden 2019 rasanya awal 2019 dulu. So itulah yang Kak Lela nampak macam mana Forever ini boleh change kita punya kehidupan kita, lifestyle kita. Okay, so next kita tengok lagi. Okay, so bagaimana Forever mengubah minda fikir untung kepada minda usahawan blueprint. Ini Kak Lela nak share lagi. Macam diam je masing-masing. Dengar ke Kak Lela cakap? Bagi Kak Lela 3 kalau dengar. Dengar ya? Okey. Okey, sebab Kak Lela rasa macam Kak Lela cakap sorang-sorang pula. Okey. Alright. Okey. Kak Lela nampak ya, tagline dekat Forever ni memang unik. Okey. Ini gambar Kak Lela masa dekat Phoenix ya, dekat office founder kita yang penyayang, yang pemurah hati ni, okey. Dr. Rex.
yang mana Kak Lela nampak tagline Forever, the power of Forever is the power of love ni memang dia boleh menyerap ke dalam setiap individu di Forever ni. Okay, siapa yang buat bisnes ni dia macam boleh masuk satu kuasa kasih sayang dalam diri kita. Satu yang unik sangat dekat Forever ni. Okay, bisnes kasih sayang. Pernah tak kita dengar satu bisnes yang dia meletakkan kasih sayang sebagai tagline dia? Kak Lela ni pernah join lebih 30 syarikat MLM sebelum Kak Lela jumpa Forever. Sehingga Kak Lela jumpa dulu ni masa si Pujaki datang, Kak Lela ingat Forever ni bisnes yang baru masuk Malaysia. Dan terkejut bila Kak Lela dengar dia dah berada dah hampir 37 tahun masa tu. Okay, dah 34 ke 35 tahun masa tu dekat Forever. So yang Kak Lela nak cerita sikit, 2 kisah rap yang Kak Lela tahu yang dia nampak dia punya kasih sayang dia. Mungkin ada ABO kita tahu tentang kisah yang mana yang Kak Lela masih ingat lagi. Ada ABO kita yang sangkut yang dia kapal terbang delay ke ataupun something happen so that dia orang tak boleh nak travel balik ke, tak boleh travel mana. So Dr. Rex dia dengan kru-kru dia pergi beli makanan, pergi hantar sendiri ya. You bayangkan ya, kita join mana-mana satu syarikat, paling tinggi pun kita jumpa dengan management saja. Okay, kita tak akan dapat peluang untuk jumpa founder dia. Kalau yang dekat Malaysia ni tak usah cerita lah kan. Tapi kalau bisnes antarabangsa, you tak akan dapat jumpa dia, you tak akan dapat touch dia, you tak akan dapat, jangan cakap nak kata nak pegang office dia pun you tak boleh tengok. Okay, tapi inilah Forever, kasih sayang dia. Dan itu satu kisah. Dan kisah lagi satu Kak Lela ingat, semasa Kak Lela di Singapura, masa menerima cek CBM, bayangkan dia berapa ramai orang yang terima cek CBM tu. Okay, so berapa hari, 3 hari macam tu. Dan untuk nak terima tu, Rex dengan usia dia kena berdiri dekat situ berapa lama tau. Dan dia tak ada kerusi dekat situ. Dan Kak Lela sendiri, Kak Lela tengok, Kak Lela sendiri tak sanggup untuk berdiri begitu lama untuk nak menyampaikan orang kata hadiah-hadiah kepada ABO kita. Dan semasa beliau berdiri tu, ramai orang tak tahu bahawa ABO yang terima ni, kita rata-rata satu dunia yang terima ni semua melompat-lompat seronok. Ada yang melompat-lompat sampai terketar. Dan secara tak sengaja, kasut salah seorang ABO tu yang tajam tinggi tu tertikam kaki Rex. Ramai orang tak tahu tentang kisah ni. Okey, tercucuk kaki Rex dan dia menahan kesakitan tu tanpa sesiapa pun tahu. Kerana dia sayangkan ABO dia, kerana dia tak nak tinggal, dia tak nak ni, dia tahan. Ini yang orang tak tahu kisah ni. Okey, dan ini bila Kak Ella kenangkan balik, Kak Ella rasa sedih sangat. Okey, sedih sangat bila Kak Ella rasa macam bapak kita lah. Okey, berlaku sesuatu dan dia tak sanggup nak gembar-gemburkan masa tu dan menjaga kesakitan dia tu untuk menghabiskan program hari tu. Subhanallah. Okay, so dekat sini lagi satu Kak Ella nak share. Okay, so kita dalam hidup kita ni, kita perlukan, ada orang dia mudah berjaya tau, dia senang nak berjaya. Ada orang dia susah nak capai. Bukan sebab dia tak pandai ke, bukan sebab keterampilan dia ke, sebab dia tak ada diploma ke, degree, tak ada tau. Sebab kita dalam hidup kita nak mencapai kejayaan pun kita kena ada blueprint. So Kak Lela nampak Sifu Datuk Desmond ni dia seorang yang memanglah dia buat buku dia brilliant. I know it that he's so brilliant. Okay, dia telah mencipta sistem 933 ni. Okay, Kak Lela kadang Kak Lela duduk dengan husband Kak Lela tengok. Wow, Kak Lela cakap, you can meet everyone dekat luar sana. You boleh ambil apa saja ilmu dekat orang luar sana. Tapi ilmu yang you boleh dapat daripada mentor kita dekat sini, you tak boleh dapat dekat luar sana. Okay. This is something that you kena ingat. So, Datuk telah mencipta sistem 933 ni, Kak Ella beritahu. Dalam kamus Oxford, Kak Ella nampak 933 di sistem ni adalah blueprint kita dekat sini. So, dalam kamus Oxford tu detail description of plan. Okay, ini kita boleh refer kepada refer to your mind lah. Okay, so Kak Ella nak cerita sikit tentang detail description of plan yang Datuk buat ni, Kak Ella bagi tahu Okey. Blueprint ni, kalau orang tak tahu blueprint ni adalah merupakan satu penyusunan
rangka kerja, penyusunan tuntutan arahan untuk satu kegiatan, untuk satu kelengkapan, sesuatu yang lengkap yang dibuat secara terperinci, penuh kebijaksanaan. Dengar betul-betul sebab Kak Lela ni bukan orang umur 15 tahun, 16 tahun Kak Lela dah umur 56 tahun. So Kak Lela melihat bahawa sistem 933 ni adalah blueprint kita yang mana dalam dia sudah ada landasan dia. Apa yang perlu buat, dia ada macam satu tentangan juga dalam tu. Dia ada satu benda yang dia tentang kita, dia tak boleh buat ini, dia kena buat ini, dia kena ada keperluan ni. Itu yang dia masukkan dalam sistem 933 tu untuk menjadi satu landasan, satu jalan untuk semua IBO just follow saja. Just follow saja. Okay? So dekat sini juga kalian nampak di Forever ni budaya di Forever. Okay? Ilmu usahawan yang kita dah dapat dekat sini memang A+. Kak Lela tengok ramai orang buat macam-macam coaching, business coaching. Ramai banyak dekat luar sana, macam-macam. Tapi bukan Kak Lela tak pernah, Kak Lela pernah juga follow jugalah 1-2 training dekat luar kan. Actually Kak Lela menilai bahawa aku buang masa je. Buang masa, kalau kerana yang ada duit tu pun memang Kak Lela cakap anda boleh ambil ilmu tu, tapi actually dia tidak memberi impact yang sangat besar sebenarnya compare dengan ilmu yang you boleh dapat dekat Forever. How Forever change kita punya minda, kita punya orang kata keusahawanan dalam diri kita ni, you boleh dapat semua dekat Forever. Okay, di sini you boleh jumpa positive body language pada semua kita punya FBO. Tak percaya, you boleh jumpa semua dengan leader-leader FBO kita, gaya mungkin dia orang daripada MLM lain dulu join sini. Sikap dia orang, tingkah laku dia orang berubah. Dia orang masuk kat sini, dia orang ada satu positive body language, dia punya sifat santun, sentiasa mensyukuri, keikhlasan dia orang terserlah, dia orang nampak sangat jujur dalam pembentangan ataupun dalam sharing dia orang sentiasa keluarkan rasa gembira dia orang, penghargaan dia orang dan sangat harmoni. Dan benda ni diterapkan daripada Rex sampai kepada kita punya leader-leader, mentor-mentor kita sampai kepada kita. Boleh rasa tak semua tu? Boleh rasa tak apa yang Kak Lela sebut ni ada pada diri kita? Okey, kalau rasa boleh bagi 1 dekat Kak Lela? Ada? Boleh nampak tak? Kalau rasa boleh Kak Lela nak tengok, ada? Ramai? Oh, okey, alhamdulillah. Kak Lela yang tak nampak. Okey. Okey, next kita pergi kepada slide kita seterusnya. Okey. Alright. Semasa Kak Lela buat Forever ni, okey, selain daripada perubahan-perubahan yang Kak Lela dapat, yang Kak Lela share tadi, Kak Lela juga dapat sesuatu yang memberi kesan kepada Kak Lela adalah dalam segi Kak Lela belajar untuk mengawal emosi ketika kita berdepan dengan sikap dan tindakan prospek kita, yang mana boleh menjurus kepada kejayaan kita. Okey, sebab Kak Lela dulu, Kak Lela rasa ramai juga di antara kita, bila kita jumpa prospek-prospek kita, ada tak prospek-prospek kita ni macam tak percaya pun. Okey, tak percaya. Kak Lela percaya dia orang, memang ada orang yang tak percaya. So orang macam ni mengajar Kak Lela untuk mengawal emosi. Dulu Kak Lela kalau mula-mula dulu Kak Lela kalau jumpa orang yang cakap tak apalah, tak percayalah, mana mungkin, macam tu kan. So dulu Kak Lela akan rasa macam kita rasa bukan amarah lah, kita akan rasa macam satu benda naik kat kepala kita tu, rasa macam nak lawan cakap dia. Okay, so di sini Kak Lela dah mula belajar untuk mengawal emosi, yang mana Kak Lela rasa kita semua kat sini kena belajar untuk kawal emosi kita. Bila ada prospek kita yang tak percaya dengan apa yang kita beritahu, just KIV dia. Okay, just KIV dan jaga kita punya hubungan silaturahim dengan dia. Okay, so ada orang kita jumpa, dia akan cakap nantilah dulu, tanyalah dulu. Ini pun sama, Kak Lela pun dulu macam tu juga. Apa nak tanya-tanya, tak payah tanyalah, sebelum kau buat apa, kau buat je lah dulu. Tapi bila Kak Lela belajar daripada apa yang kita masuk training-training, so Kak Lela kata,
benda-benda macam ni kita tak boleh. Kita tak nak ada situasi ataupun suasana yang seolah-olah kita memaksa dia. Okay, so ini pun Kak Lela akan KLV. Okay, dan kita terus jaga silaturahim dengan dia. Okay, so silaturahim ni sebenarnya satu yang bukan saja kita boleh aplikasikan dalam bisnes kita, tapi dalam kehidupan kita juga. Ini yang Kak Lela nampak. So dengan silaturahim itulah kita Forever ni seolah mengubah kita untuk menjaga silaturahim tu. Sangat-sangat amazing. Okay. Lepas tu kita akan jumpa pula ada orang kata masa belum sesuai lah, apalah kan. So daripada situ, itu you kena korek sikit. You kena tahu apa masalah dia. Okay. So bila you dapat tahu apa masalah dia, kita mula beri idea ataupun cara untuk selesaikan masalah dia. Okay. So macam mana yang nak mula? Ni orang-orang yang mula tanya macam mana nak mula ni lah kita akan layan, kita akan bimbing dan kita akan ajar dia. Okay. So, okay, next kita tengok lagi. Okay, di sini juga Forever mengajar untuk kita belajar menilai jenis prospek kita berdasarkan sikap serta berapa peratus tumpuan yang kita kena bagi. Dulu Kak Lela pun tak tahu tentang benda ni. Biasanya kita ingat kita pukul rata je kan. Tapi di sini, di Forever ni, dia akan bagi kita belajar dalam training kita tu, kita akan jumpa kategori pelanggan. Orang pelanggan ni dia mungkin dia hanya nak guna produk. So biasanya orang macam ni you dah tahu dah. You dah boleh tapis dah. Orang macam ni dia akan tanya dia orang kata dia akan kata mahal lah produk ni, dia cakap yang murah sikit tak ada ke? Dia orang nak jimat kan. So di sini tumpuan Kak Lela masa tu Kak Lela akan bagi 50%. Dulu Kak Lela tak tahu. Okay, so di sini Kak Lela belajar macam mana Kak Lela nak bagi peratus tumpuan Kak Lela pada pelanggan-pelanggan yang macam ni. So Kak Lela bagi 50% tumpuan Kak Lela. Okay, so lagi satu kita akan jumpa orang yang minda dia tu, sikap dia tu kita nampak dia seperti pekerja lah. Okay, seperti pekerja, dia akan tunjuk yang dia sibuk, dia tak boleh, dia petang dia ada training, malam dia ada training, dia kata dia tak boleh tu, dia ada dekat tempat kerja dia apa semua. So orang yang ada sifat pekerja ni pun Kak Lela akan bagi 50% saja. Bukan tak bagi langsung, bagi juga, tapi bagi 50%. So kalau kita akan jumpa juga orang yang dia bersifat macam jurujual. Dia akan tanya, macam mana you nak tahu dia tu jenis orang yang jurujual? Dia akan tanya, apa you punya produk yang hot seller, hot selling dia akan tanya. Yang untung yang paling banyak sekali yang mana? Dia akan tanya. So daripada situ you dah boleh tahu dah, oh ini orang ni dia jurujual. Orang macam ni kita boleh, macam Kak Lela lah, Kak Lela akan bagi 100% Kak Lela punya tumpuan dekat dia. Sebab dia boleh jadi sales line kita. So lepas tu kita akan jumpa lagi orang yang ni orang yang kategori nombor 4 ni, orang yang dia ada minda peniaga, dia ada sifat seorang leader, seorang pemimpin, orang yang bossy, orang yang dia ada sikit perasaan dia nak jadi bos macam tu kan. So dia akan bertanya tentang apa, you boleh terang kat saya marketing plan dia. Okay, ataupun apa insentif dekat Forever, berapa bonus dekat Forever, boleh bagi berapa bonus. Perasan tak ada orang dia suka tanya macam tu. Forever tu ada berapa peringkat bonus lah apa semua. Orang macam ni memang kita kena jaga diri kita untuk berubah sikit untuk menjadi influencer. So bila nak jadi influencer dekat Forever ni, ini yang paling pertama sekali, kita kena cepat-cepat fokus besarkan income kita dekat Forever ni. Okay, sebab sekarang ni orang sekarang ni dia tak nak cerita-cerita, dia nak tengok bukti. Okay, so tak apa, sebab janganlah fikir you nak besarkan income you tu, oh hari ni buat, besok nak dapat 10,000, bukan. You boleh buat contoh, kalau kata dalam masa tempoh sebulan, berapa you dapat? Mungkin you bermula dengan mungkin dapat 200, mungkin dapat 300, tapi you jangan ambil masa terlalu panjang untuk nak kita besarkan income. So ini kalau kita tak dapat, sila guna kita punya upline kita untuk influence kita punya prospek kita. Sebab upline kita dia dah besar dia punya income kan. So dia boleh jadi influencer, mempengaruhi kita punya prospek kita. Alright, next kita tengok lagi.
Okey. Okey. Apa dia USP dekat Forever? Ini best Kak Lela nak share dengan semua yang ada. Kita berapa participant? 400 lebih. Yes. Okey, Kak Lela nak semua 400 orang ni nanti pergi jadi 800 orang. Satu orang pergi bagi tahu dekat satu orang. Kita dekat Forever ni kita ada satu unique selling point. Kak Lela bagi tahu, okey, Kak Lela ni orang yang dah join lebih 30. Of course Datuk kita lagi dahsyat sebab dia orang yang buat research, orang yang buat tesis tentang network marketing. Dia lagi tahu tentang benda ni dan Kak Ella nak cerita dekat sini, setakat ini tidak ada mana-mana syarikat network marketing yang boleh bersaing dengan Forever. No competitor. Kalau ada kita punya flip chart tu, kalau Kak Lela tanya siapa kompetitor kita, mungkin ramai akan cakap, oh itu h.live lah, a.y lah, apa lagi, s.ly lah, e.ken lah. Orang akan sebut banyak syarikat sebagai kita punya kompetitor. Tapi Kak Lela bagi tahu one thing, there's no competitor at all. Kalau ada flip chart tu, Kak Lela keluarkan flip chart tu, semua kosong, tak ada. Tidak ada company di pasaran antarabangsa yang menjadi peneraju utama dunia produk aloe vera kecuali Forever di aloe vera company. Okay. Tidak ada company di dunia yang memegang sebegitu banyak produk berasaskan natural, semula jadi dan berpaten di dalam pembikinan produk-produk kesihatan kecuali Forever. There are many copycats outside there, but there can only be one original, and it's called Forever Living Product. This is our unique selling point dekat Forever. Dan 3 killer point di FLP dan juga plan bonus kita. Okay, next kita tengok. Semangat tak? Nampak Kak Lela sangat semangat untuk share benda ni sebab this is a really life-changing business untuk kita semua. Okey, dekat sini kita tengok tiga unsur yang ada sebelah kiri Kak Lela ni. Okey, syarikat, produk, pelan pemasaran. I don't know whether ada tak orang baru dalam kita punya 400 lebih ni. Kak Lela rasa mungkin ada orang-orang baru dekat sini. Kak Lela bagi tahu ini adalah salah satu killer point yang telah menarik Kak Lela untuk hadir mendengar talk di Forever. First time dulu sebab Kak Lela sangat skeptikal tentang plan sebab Kak Lela join banyak syarikat, Kak Lela tak pernah jumpa yang satu syarikat yang boleh buat 3 benda ni. Tidak ada. Okey, yang mana dia monopoli kat sini kita tengok aloe vera, monopoli aloe vera, satu produk yang mempunyai hak cipta, okey, dan dia telah wujud sejak 1978 dan telah berada di 160 negara. Sekarang dah 168 buah negara. Yang mana syarikat-syarikat lain makin mengecil, kita makin expand, makin membesar lagi. Okey, yang mana prestasi jualan dia tak pernah jatuh. Walaupun dalam keadaan ekonomi tengah down sekarang, masya-Allah, Kak Lela bagi tahu, sangat-sangat meroket dia punya sales dia. Okey. Dan juga plan pemasaran dia yang sangat mudah, sangat simple, mudah kita duplicate pada orang, downline kita yang baru join, sebulan 2 bulan dia dah boleh present kita punya tiga plan ini. Okey. Sangat menguntungkan dan juga yang penting kita nak happy, nak fun dalam bisnes kita. So semuanya ada dekat Forever ni. So dekat sini yang sebelah kanan kita tengok 70%, okey, 70% payout. Kalau bagi tahu ya, ada syarikat lain dia kata dia juga bayar 70% payout. You akan jumpa dekat luar sana. Tapi Kak Lela bagi tahu 70% payout dia dari mana. Okay, so kita dekat sini Kak Lela tunjukkan dekat sini bahawa perbezaan Forever punya percentage payout kita compare dengan company yang menggunakan sistem point dekat luar sana. So 70% yang kita nampak retail profit, personal bonus, okay, kita ada leadership bonus iaitu 632, 11%,
Kita ada F2D, kita ada Germ Hyphen bonus, CBM bonus, 3%, trip bonus, semua yang you tengok ni 5cc incentive tu nampak saja 1% ya. Tapi kerana 5cc tu you boleh tukar semua you punya orang kata impian you menjadi kenyataan dekat Forever ni. Dan kita ada dekat sini 70%. Dan kalau kita tengok company PVBV ni kalau dia nak follow sistem apa yang Forever bayar dekat kita 70% tu, kalau dia nak tukar kepada sistem kita ni bermakna dia perlu bayar 99.8%. You rasa ada ke syarikat sanggup bayar macam tu? Tak ada. Tak akan ada. Sampai bila pun Kak Laila boleh pastikan dekat sini, for sure tak akan ada syarikat yang boleh bayar. Because yang boleh bayar 70% daripada jualan, daripada keuntungan yang dia bayar pada kita ni hanya company yang tidak perlu mendapatkan sokongan daripada pihak lain. Tak kira daripada apa, sama ada daripada segi pembotolan, daripada segi labeling, daripada segi transportation, dia tak perlu dapat. Because Forever dia buat daripada A sampai Z semua diuruskan sendiri. That's why dia boleh bayar dekat kita 70%. Alright? Okay, next. Okay, now be ready. Okay, sini Kak Laila nak share sikit untuk kita dekat sini. Okay, of course dia ada apa orang kata ada perkara lain yang kita boleh terangkan, tapi Kak Laila nak pendekkan supaya kita nampak yang di hadapan yang jelas dekat sini. Okay, so booster plan kita akan bermula 1 April nanti. So ramai dah bersedia. Ada yang dah bersedia untuk kaya tak dekat sini? Kalau dah bersedia untuk kaya, tulis kaya. Sebab apa Kak Laila bagi tahu? Yes, amin. Kak Laila doakan sini 455 orang akan kaya. Kita jangan jadi hipokrit. Islam pun suruh kita kaya. Sebab kaya ini you kena tahu jaga. Okey, bukan suka-suka nak kaya. Kaya kena ada niat yang betul untuk kita kaya. Tak salah untuk kaya. So kita tak perlu cakap alah tak payahlah kaya, jadi sikit-sikit dah, tak perlu. Kita kena bagi tahu diri kita, aku perlu kaya untuk aku buat banyak kebajikan dekat muka bumi ini. Okey, banyak kebaikan kita boleh buat. Now, Kak Laila nak share. First dulu masa Kak Laila join Forever tahun 2014. Masa tu bila Kak Laila dah capai VIP, Kak Laila bagi tahu Kak Laila pun masa tu tak ada duit. Jangan risau, kita kalau tak ada duit kat Forever ni jangan risau. Okey, kita masih boleh berjaya dekat Forever. Ramai orang pun dah tahu yang Kak Laila pernah jadi penerima zakat. Okey, kalau sebut penerima zakat ni Kak Laila sebenarnya tak boleh sebut. Kalau sebut jadi sedih balik. Okey, sebab tak ada orang yang sanggup nak jadi pengemis, tak ada orang yang sanggup nak menerima zakat, nak jadi penerima zakat. Tapi Kak Laila perlu mungkin Allah Taala lorongkan Kak Laila untuk minta bantuan zakat untuk hidupkan kembali kehidupan Kak Laila masa tu, untuk memberi satu kesedaran supaya satu hari nanti Kak Laila akan jadi pembayar zakat. Itu yang kita kena ingat. Kadang-kadang setiap perjalanan hidup kita tu ada asbab, ada hikmah dia. Okay, so masa tu tahun 2014 Kak Laila jadi VIP. Untuk sponsor satu VIP kita dibayar RM288. Masa tu Kak Laila rasa RM288 sangat besar. Sangat besar. Dengan keadaan hutang yang banyak, dengan kita tak ada simpanan semua tu. So sangat besar. Pada tahun 2017, Forever telah mengubah satu VIP, kita sponsor satu VIP, kita dibayar RM364. Makin naik. Dalam keadaan ekonomi yang tak stabil, okey, dengan orang kehilangan pekerjaan, biasanya orang akan turun, orang akan kurangkan bekerja, kurangkan bayaran sebagainya. Tapi Forever bayar RM364. Bayangkan So pada tahun ini, 1 April, so be ready 1 April, satu VIP, sponsor satu VIP, anda dibayar RM455. Kalau anda supervisor, anda sponsor VIP, anda dibayar RM600.
Seorang assistant manager sponsor seorang VIP dia bayar RM691, hampir RM700. Seorang manager sponsor VIP RM782. Berapa jualan yang kita kena buat? Hanya RM1,820 harga jual. Tolak 5%, hanya RM1,729. Jualan yang kita buat. You percaya tak? Kak Lela pernah buat satu syarikat Z.Lian dulu. Untuk nak dapat income RM300 bonus, Kak Lela kena buat sales RM6,000. RM6,000 kita dapat 300, kita rasa sangat besar because dia orang letak point. So point itu membuatkan Kak Lela besarkan Kak Lela punya sale. Rupanya Kak Lela dah buat sampai RM6,000 untuk nak dapat 300. Boleh kita imagine tak? Kita buat sales yang sangat besar untuk dapat 300 because kita tak tahu. Tidak ada orang yang datang jumpa dengan kita dan mungkin Allah simpan untuk kita sehingga kita jumpa forever ni. Hanya buat sales 1,800 harga jual, bukan harga yang orang tu beli. Nampak tak? So kalau preferred customer dapat 5% is okay. Orang yang jadi preferred customer 5% ni sebenarnya kita anggap dia hanya nak makan saja. Dan ada orang dia nak makan tapi dia nak makan murah. So kita suruh dia upgrade jadi VIP untuk dapat 30%. So dekat situ kita dah ada profit margin 25% dah daripada harga jual. Contohlah Kak Lela tulis sikit lah contoh kat sini. Orang kat sini kalau yang orang baru boleh refer pada upline ya. Jadi kat sini kita kan global. Bila global kita ada mata wang kita yang kita panggil CC. Okay. So dekat sini harga jual. HJ tu harga jual. Bukan Haji Lokman. Okay. Harga jual. Tak apa Kak Lela gurau-gurau sikit. Jangan marah pula kalau Haji dekat sini. Okay. So harga jual 2 cc. Okay. 1 cc kita RM910. So 2 cc adalah RM1,820. So kita darabkan dengan 25% margin tadi tu. Okay. 30 tolak 5% daripada orang yang baru join 5%. Dia nak up kepada 30%, dia ada margin. So kita akan ambil, forever akan ambil 1820, darab dengan 25% margin tu, maka dibayar RM455. Okay, so ini adalah profit margin yang Kak Lela rasa sangat wow, memang dahsyat lah. Okay, untuk nak dapat RM455. Bermakna, kalau sekarang kita ada lagi berapa hari? Hari ini berapa hari? Bulan 9. Kita ada lebih kurang dalam 21 hari lagi. Okay, untuk kita menjual satu AVG dan kita dapat keuntungan RM19.80. Okay, sebab sekarang RM99 satu botol harga jual kali dengan 20% kan. Tapi selepas 1 April nanti bayangkan RM99 satu botol aloe vera kita dapat untung RM24 lebih. So sini orang baru, anak-anak muda kita, Kak Lela bagi tahu ya, termasuk anak-anak Kak Lela yang mendengar ni, Kak Lela bagi tahu. Kalaulah pagi itu you gunalah 2 jam untuk jual 3 botol aloe vera. Sekarang kan orang ramai tak ada kerja ataupun mungkin nak cari pendapatan tambahan. So inilah peluang untuk you guna. Gunakan sedikit masa pagi, 1 jam, 1 jam setengah. Tak apalah daripada duduk membelekkan telefon tu, duduk menggoda FB-nya, menggoda Insta tu, buat sale macam ni kan. 3 botol, RM24 kali 3 botol. Kalau petang you ambil masa 1 jam lagi, 2 jam lagi ke malam ke buat sale 3 botol. Sehari you boleh dapat berapa? Kalau kata RM70 kali 2 kali, you buat dah dapat 140. Kali tengok dengan 30 hari, tak payah 30 hari lah, 20 hari, 10 hari lagi you orang tidur lah, pergi main bola lah apa. Dah berapa dapat? Kita kerja daripada pagi sampai malam, okay, nak dapat 1,300. Mungkin ada yang dapat 800 sebulan. So you buat yang forever punya ni, you boleh dapat berganda-ganda lagi. Dengan syarat you nak ke you tak nak, itu saja. Kalau tak nak memang tak boleh buat apa-apa. Kalau nak, sila buat, you akan rasa perubahan yang sangat dahsyat dekat forever ni. Okay, itu belum cerita jual yang lain-lain lagi. Okay, next kita tengok. Alright. Okay. Road to success. Ini Kak Ella nak bentangkan dekat sini. Dekat forever ni, okay, kita janganlah rasa macam syarikat-syarikat lain tu
yang meletakkan pangkat dekat depan. Bukan tak nak pangkat, okey pangkat, tapi pangkat ada duit tak ada, no point kan. Kita nak, oh pangkat saya sekarang tahu, saya dengan bangganya dah jadi sales director, regional sales director. Halo, berapa bonus anda? Itu yang penting kan. Kak Lela kesian tengok kawan-kawan Kak Lela tahu. Dia orang bukan tak boleh buat bisnes ni, dia orang boleh buat, tapi dia orang melihat bahawa pangkat itu satu yang boleh dibanggakan. Okey, dekat Forever ni kita tak payahlah tengok-tengok pangkat sangat. Kita tengok dekat Forever ni, kita tengok insentif. Level pangkat dia pergi nombor 2. Bukan tak penting penting, tapi dia pergi nombor 2. First kita tengok insentif. Bermula dengan hanya 5 cc kita buat tu, okey, kita boleh masuk 5 cc club. Lepas tu dia akan pergi peringkat sedikit, LO ambassador, okey, 25 cc by group, okey. Lepas tu kita fokus pula kita nak buat F2D. Nanti kita boleh refer pada upline anda semua, macam mana yang Kak Lela sebut F2D tu, macam mana saya nak buat juga F2D tu. Okay, lepas tu dia akan pergi kepada local trip. Okay, nama je local trip, dia Forever tak hantar kita pergi Langkawi ke pergi Tioman, tak adanya. Okay, kalau dulu Forever memang hantar kita kena guna pasport. Nak pergi tempat-tempat tu kena guna pasport, kena naik kapal terbang. Itu nama dia local trip dekat Forever ni. Okay, lepas tu kita pergi pada Eagle Manager Retreat. Okay, Eagle Manager Retreat ni satu, kalau orang yang Kak Lela selalu cakap dengan FBO kita yang muda-muda tu, ini masa korang pergi honeymoon. Okay, kita punya free trip. Okay, boleh bawa 2 orang. Buat seorang, bawa 2 orang. Boleh pergi, bawa pasangan. Lepas tu kita boleh, okay, untuk Eagle Manager tu kita memang pergi luar negara lah. Pergi Eropah, pergi mana kan. Macam Kak Lela tunjuk dekat first slide Kak Lela tadi tu. Itu antara ada yang masuk macam Greece, kita pergi ke Cancun. Itu semua package Eagle Manager lah tu. Okay. Lepas tu kita pergi kepada CBM. Semua bermula dengan apa yang Kak Lela sebut key point tadi? 5 cc kita tu. Lepas tu kita akan pergi kepada Global Rally. Okay, dekat sini sekarang Sifu pula dia dah buat pula. Dia ada speed transmission pula. Gear 1, gear 2, gear 3. Wah. Okay, kat sini siapa yang suka naik kereta, boleh naik kereta dekat Forever ni. Okay. So bila kita dah mula dengan 5 cc, kita akan pergi masuk gear 1 untuk buat 50 cc kita. So gear 2 kita adalah 75 cc. Masuk pada gear 3. So Kak Lela nak bagi tahu, umur Kak Lela sekarang ni sudah 56 tahun. Okey, nak tekan laju-laju tu memanglah bukan tak boleh tekan, boleh tekan. Ambil masa sikit lah, Tapi orang muda-muda ni jangan tunggu lagi. Kau masuk saja gear, kau tekan minyak, masuk zoom, terus pergi gear 5, gear 6, gear 7, gear 8, gear 9. Macam JLT Yusrida, tengok dia tekan pergi mana? Terus sampai gear 9, JLT terus. Jangan tunggu-tunggu sebab peluang kita sekarang ni sangat besar. Okay, so kita tengok ni road from F2D to EJT. Okay, next kita tengok slide kita lepas ni, apa dia lagi? Siapa kat sini suka cerita? Sifu Datuk dia selalu suka cerita macam-macam kan? Macam-macam dia cerita Arnab lah apa semua. So hari ni Kak Lela nak buka satu cerita. Cerita ni Datuk pernah cerita dulu. Dan benda ni berlaku pada Kak Lela dan Kak Lela rasa benda ni akan berlaku pada kita kalau kita follow apa yang ada dalam life changing lesson ini. Okay? So Kak Lela tak nak tulis, Kak Lela tak nak bagi video sebab dia ambil masa sikit. Jadi Kak Lela cerita serba ringkas sebab Kak Lela suka sangat dengan Pablo and Bruno ni. Okay, life changing lesson ini Kak Lela cerita sikit. Okay, ada yang nak dengar tak cerita? Nak dengar bagi satu kat Kak Lela. Kak Lela nak tengok siapa nak dengar. Kak Lela pula nak cerita. Selalu Sifu Datuk Desmond selalu cerita-cerita seronok dengar kan. Sekarang Kak Lela nak cerita. Okay, ramai nak dengar Okay, Kak Lela cerita sikit. Kenapa Kak Lela suka sangat dengan cerita Pablo and Bruno ni? Okay, kisah dia dengar betul-betul Kenapa? Sebab dia ada kaitan dengan apa yang kita buat sekarang. Okay. So macam ni, cerita dia dulu di satu tempat lah, di dalam satu perkampungan. Okay. Di satu perkampungan itu ada 2 orang sahabat. Okay, sahabat ni Pablo dan Bruno lah. Okay. So satu hari dekat kampung ni tiba-tiba terputusan air. Terputus air, bekalan air, tak ada air.
Jadi air tu ada pada satu tempat lah, okey, di atas sebuah gunung. Nanti kita boleh buka cerita ni dalam YouTube, dalam YouTube kita boleh buka. Tapi Kak Ella cerita sikit. Kenapa Kak Ella suka sangat dengan cerita ni? Berlaku pada Kak Ella dan juga mungkin akan berlaku kepada anda semua. So, bila dua sahabat ni dia dapat dengar kata ketua kampung kata siapa yang boleh angkut air, masukkan dalam kita punya tong dekat air ni untuk supply kepada kampung ni, kita akan bayar duit dengan dia. Jadi berlumba-lumba lah anak-anak muda dalam kampung tu pergi angkat air. Samalah Pablo and Bruno ni pun dia pergi angkat air. Pergi atas bukit, ambil air, balik masukkan dalam tong, pergi ulang-alik. So dia orang generate lah, dapatlah duit kan. Upah dia orang. Sehinggalah pada satu ketika Pablo ni, si kurus ni, dia berfikir kenapa tak kita buat satu idea untuk generatekan income kita dengan tak perlu kita nak pergi balik macam tu kan. So dia bincang dengan Bruno. Lepas tu dia kata kita binakan satu pipeline. Dia cakap kita bina satu pipeline daripada tempat air tu mengalir boleh terus sampai ke kampung kita. Bruno kata itu benda leceh. Dia cakap tak payah buat penat badan je. Dia cakap. So dia kata kita buat je angkut air macam ni kita dah tentu dapat duit hari-hari. Dia cakap. So Pablo ni dia kata okeylah tak apa. So kawan-kawan lain pun tak nak. So okeylah Pablo ni dia masih pergi angkat air, pergi buat juga. Macam kita lah bekerja juga kan. Tapi ada masa-masa tertentu, masa luang dia gunakan untuk korek tanah. Okey, korek tanah, korek. Okey. Lepas tu bila dia sampai satu tempat, dia ambil pipe, dia letak, okey, dia buat. So benda ni memang mengambil masa. So ramai orang ketawakan dia. Okey, Bruno pun perli-perli dia, apalah kau ni buang masa lah buat kerja macam ni, buat penat badan saja. Dia cakap just buat macam ni saja. So Pablo ni don't care. Macam Kak Lela dululah pun don't care orang nak cakap apa cakap lah kan. Macam kita semua kat sini lah very positif kan. So buat saja kerja kita. So bila sampai satu masa, okey, sampai satu peringkat, okey, bila dah Bruno ni pun kudurat kita ni bukan selama-lamanya akan kuat, betul tak? So sampai satu masa dia pun dah letih, dia bawa air pun daripada okey boleh pegang 2 tong, 3 tong sebelah tangan tu dah jadi 1 tong. Lepas tu mulalah angkat letih daripada 1 jam mungkin dah dia jadi 3 jam baru dapat bubuh 1 tong kan. So makin lama dia makin penat, makin letih. Pablo pula dia sudah sampai ke peringkat akhir untuk buat dia punya pipeline dia. Okey, pada saat tu. So, bila pipeline dia dah siap, dia dah boleh buat, air tu dah boleh mengalir ke perkampungan dia. So, dari situ, dia punya generate, dia punya income, walaupun dia dah, orang kata umur dia dah mungkin dah meningkat sikit, tapi dia dah boleh duduk, relax, tengok TV, tengok wayang skrin dekat rumah dia sambil duduk santai, duit masuk. Brum, duit dia masuk. Nampak tak? So, sedangkan Bruno akhirnya dia pun dah letih untuk buat kerja dan dia tak mampu lagi. Kalau masa tu dia ikut apa yang Pablo ajak dia buat, mungkin dia pun sama-sama boleh share income yang Pablo dapat. Betul tak? So inilah perkongsian yang Kak Lela nampak yang berlaku pada Kak Lela. So pada tahun 2016, pada 2006, pada 2006 masa tu Kak Lela pernah bekerja. Okey, kita next tengok senang Kak Lela tunjukkan. Okey. Kak Lela tengok slide Kak Lela lah. Okey, ni dia. Okey. Now Kak Lela bagi tahu let's start build a pipeline with forever. Okey. Kak Lela cerita kat sini, 23 tahun Kak Lela makan gaji. Income Kak Lela paling tinggi adalah RM1,300 pada tahun 2006. Okey, Kak Lela pernah kerja kerani. Daripada Kak Lela muda, Kak Lela keluar college dulu, minta kerja, dapatlah kerja kerani, gaji Kak Lela 300 pada masa tu tahun 1983. 1983. Ada yang tak ada lagi pun, tak lahir lagi pun kan. So, income Kak Lela 300. Masa tu, ramai orang bila jumpa dia akan cakap, Lela, kau ni kan kerja kerani dari muda, kalau kau kerja kerani sampai tua kau jadi kerani. Kak Lela masih ingat, kalau orang kerja kerani sampai tua jadi kerani, kata dia. Okey. Tapi macam MC kita cakap tadi, Kak Lela ada seorang yang mempunyai visi yang sangat besar. I'm a fighter. Okey. So bila Kak Lela sampai peringkat-peringkat tertentu, Kak Lela bekerja, okey.
So Kak Ella sampailah 1,300. Pada masa Kak Ella income 1,300 itu, Kak Ella telah berhenti kerja. Kak Ella berhenti kerja untuk menceburi bisnes. Okay, so Kak Ella buat restoran, buka kedai makan sikit-sikit. 8 tahun Kak Ella berniaga sampai muflis. Bukan kerja berniaga sampai kaya, berniaga sampai muflis. Gitu. So daripada 2008 tu Kak Ella mula berniaga sampai 2016 Kak Ella muflis. Dan ramai orang tak tahu masa Kak Ella join Forever, Kak Ella masih muflis. Okay, mungkin ada orang yang pernah bertanya macam mana orang muflis nak buat dekat Forever. Itu kita kena PM lah kan, nanti Kak Ella terangkan sebab dia orang tak ada account, tak ada apa kan. So actually it's not end of the world. Okay, so bayangkan ya, semasa tahun 2006 Kak Lela berhenti, Kak Lela punya kawan-kawan Kak Lela yang sama-sama usia Kak Lela, yang mungkin ada yang tua, ada yang gaji masa tu ada yang 1,006, ada yang 2,000, ada yang 2,005, ada yang lebih daripada Kak Lela pun ada kan, 2008 pun ada. Okay, so sehinggalah 2014 Kak Lela buat Forever semua tu. So bayangkan dekat sini ya, 2014, 2 tahun yang pertama adalah masa untuk Kak Lela sangat-sangat struggle. So di sinilah Kak Lela nampak blueprint yang Datuk bagi, iaitu sistem 933. Kak Lela faham betul-betul. Okay, faham betul-betul tentang sistem ni, maka Kak Lela rasa sangat selesa untuk buat bisnes ni walaupun dalam keadaan yang sangat struggle, because Kak Lela tahu dia punya plan yang Datuk dah buat. So 2 tahun yang kedua, okay, 2 tahun yang kedua adalah untuk Kak Lela kecilkan hutang-hutang Kak Lela yang bertimbun, untuk Kak Lela settlekan apa-apa yang Kak Lela dah sangkut. Okay, so tahun pertama, tahun kedua tu adalah untuk kita benih saja, untuk kita share dengan orang, untuk kita tonjolkan diri kita apa yang kita buat. Okay, untuk kita tanam benih-benih, tabur benih untuk kita share, buat sponsoring semua tu. So pada tahun yang kedua itu, sebab kalau Kak Lela tahun kedua, ketiga tu Kak Lela tak ada beli kereta, tak ada apa, Kak Lela masih pakai kereta lama Kak Lela semua tu lah. Okay, impian masa tu dah ada tapi tak boleh buat sebab hutang masih banyak. So masuk 2 tahun yang ketiga adalah Kak Lela sudah mula rasa sedikit. Sebab tu bila masuk tahun yang ketiga, yang nak masuk tahun yang keempat tu, baru Kak Lela dapat membeli kereta pertama Kak Lela, kereta impian Kak Lela, sebab Kak Lela memang minat sangat dengan kereta lambang 3 tu. Okay, so Kak Lela alhamdulillah Kak Lela sudah mula dapat dan sudah mula rasa sedikit, sudah mula rasa freedom dekat Forever ni. Okay, kebebasan yang dulu Kak Lela tak pernah rasa, okay, yang mana perubahan yang ni yang Kak Lela tak pernah dapat. So Kak Lela dapat dekat Forever ni. Selain daripada yang melancong-melancong tu kita dah dapat, tahun pertama, tahun kedua dapat. Tapi untuk nak selesaikan hutang-hutang kita ni, tahun yang keempat tu dah baru dia dah mula apa kata menipis lah, mengecil. Okay, so ilmu-ilmu yang kita dapat di Forever macam Kak Lela sebut tu sangat-sangat bernilai, bermanfaat dan ianya pelbagai. Kita bukan hanya cerita dekat Forever ni bukan hanya dapat ilmu yang orang nak ajar you buat sale je. Kalau tempat lain tu dia ajar kita buat sale je. You macam ni buat sale. Nak suruh buat sale kejar point macam tu. Di Forever ni banyak ilmu yang Kak Lela rasa kita tak perlu cari dekat luar. Ada semua dekat Forever ni. Cari je, masuk je training yang Forever sediakan. Okay? So dan yang paling best dia free pula tu. Business yang orang kata ilmu you boleh dapat free dekat Forever saja. Kalau ada pun alah Kak Lela bagi tahu RM20, okey RM10, alah bayarlah, kita sanggup bayar beratus-ratus, berpuluh-puluh dekat luar sana, kita nak bayar RM20 kita nak kira. Okey, so kita kena ubah sikap tu. So 6 tahun Kak Lela membina pipeline macam cerita Pablo and Bruno tadi, orang tak nak, Kak Lela ajak kawan tak nak, so Kak Lela keep going. So di sini telah mengubah 360 darjah kehidupan kita, kehidupan Kak Lela masa tu. Dan di sini Kak Lela tengok, Kak Lela ada tulis, it's amazing how people think 4 years is a long time to succeed in a business, but think it's alright to stay broke at a job for 40 years. Kata-kata Arjuna ni. So ini memang betul-betul berlaku. Kita fikir, lama lah nak buat Forever, nak berjaya 3-4 tahun. Yang kita habis masa kita macam Kak Lela 23 tahun makan gaji, 8 tahun buat berniaga, sampai muflis, sampai broke.
Jadi apa salahnya kita tunggu 5 tahun, 6 tahun untuk buat forever ni? Macam kita bina pipeline kita kat forever ni untuk future. Dan ada yang dah tahu Kak Lela pernah hampir sebulan lebih Kak Lela terlantar, sakit. Dan Kak Lela tak boleh bergerak dengan bag urine bag dekat luar. Okey, sebulan Kak Lela tak boleh keluar. Mungkin ramai orang tak tahu, sebab orang tak perasan benda ni. Kak Lela tak keluar rumah. Family Kak Lela saja yang tahu. Adalah beberapa orang. Tapi ramai yang tak tahulah. Tapi income Kak Lela bulan tu tetap 5 angka. Kak Lela tak boleh imagine kalau Kak Lela buat perniagaan nasi lemak ke, Kak Lela buat perniagaan lain dekat luar dan keadaan Kak Lela sakit macam tu, siapa nak bagi makan? Siapa nak cari rezeki untuk keluarga? Husband Kak Lela tak bekerja, dia dah pencen yang tak berpencen. Berhenti kerja tanpa pencen. Dulu kami sama-sama buat perniagaan, jadi tak ada backup pencen apa. Seperti orang lain mungkin ada backup pencen, tapi kami tak ada. So inilah satu-satunya bisnes yang telah boleh merubah kehidupan kita. Alright? Okay, next kita tengok lagi. Okay, Forever Living Product itu apa? Dia adalah satu syarikat yang mempunyai latar belakang yang sangat-sangat besar. Sangat kukuh, sangat mantap dan bebas hutang. Company yang tak ada hutang ini adalah company yang dia sebenarnya bila orang tak ada hutang ni dia boleh beli apa saja. Dia boleh beli company lain sekalipun. Forever ni. So peluang bisnes ni dekat Forever ni dia punya untung dia macam Kak Ella tunjuk tadi lah, untung dia sangat besar. You buat sale kecil tapi you dapat untung besar. Walaupun you jual 1 botol aloe vera, you dapat margin keuntungan tu sangat besar. Kalau you cerita ada syarikat lain bagi keuntungan lagi besar, you kena tengok lagi kualiti dia pula macam mana. Kualiti produk itu macam mana. Okay? So dengan kualiti, dengan kita punya pattern kita tu, dengan harga kita, dengan keuntungan kita, dia bukan Kak Lela nak sebut reasonable lah, tapi Kak Lela bagi tahu sangat-sangat unsangkarable. Macam tu. Sangat-sangat yang kita tak boleh imagine. So dekat sini MLM yang Forever ni yang merupakan MLM yang sangat adil. Adil, dia jaga semua orang. Daripada you masuk, you jadi ahli biasa, you punya kelayakan you macam mana, okay, you jadi AS, you naik pada supervisor, semua dia jaga sama adil. Okay, so ini adalah satu bisnes yang Kak Lela nampak dia sangat menjaga semua orang. Okay, so tak ada diskriminasi. Okay, bangsa siapa-siapa pun boleh buat. Agama pun tak ada beza dia. Siapa-siapa pun boleh buat. Malah kita sini walaupun perbezaan agama, bangsa, cantina, semuanya kita macam adik-beradik je kat sini. Ini satu budaya dan aku kata suasana yang sangat Kak Lela suka dekat Forever ni. Okay, so kita macam adik kakak, adik abang macam tu kan. So kita kat sini pun tak ada nak penting-pentingkan kelayakan. Walaupun dia orang tu doktor ke profesor ke apa, semua can get together dengan kita. Itu yang best. So untuk orang yang mempunyai impian dan sanggup berusaha, Forever Living lah tempat dia. Okay, next kita tengok lagi. Alright, okay, Kak Ella share sedikit pencapaian Kak Ella, hasil pipeline pipeline. So start bina your pipeline sekarang. So dekat Forever ni, Kak Ella dulu, Kak Ella cerita terus terang daripada Kak Ella muda, Kak Ella hanya menyewa rumah. Ada satu masa Kak Lela dapat beli rumah Kak Lela bila Kak Lela berniaga, Kak Lela tak mampu, rumah Kak Lela dilelong. Itu yang menyebabkan Kak Lela sampai jatuh, bankrupt semua. Jadi inilah laluan, because kejayaan itu adalah satu perjalanan. Okay, untuk nak mencapai dia merupakan satu perjalanan. Jadi itulah perjalanan Kak Lela dapat dengan duit Forever 100% Kak Lela dapat bina sebuah rumah yang comel yang Kak Lela mimpi-impikan untuk bina ya. Walaupun Kak Lela bina di kampung, okay, di tempat dekat rumah mertua, tapi itulah hasilnya yang Kak Lela kumpul untuk aku kata impian, memenuhi impian Kak Lela. Kak Lela dapat kereta idaman Kak Lela dan juga Kak Lela dapat pergi melancong ke luar negara. Ini antara cek CBM Kak Lela. Dan untuk touch 1 million, okay, di Forever ni macam Kak Lela cakap dulu, Kak Lela tak pernah berimpian. Dengan income Kak Lela tu, Kak Lela rasa 15,000 setahun. Kak Lela dapat income Kak Lela 15,000 ya setahun. Dengan sekarang Kak Lela rasa sangat jauh berbeza.
yang mana ini yang Kak Ella katakan is a life changing business. 7 tahun income Kak Ella terkumpul dekat sini, sebab ini kita dekat sini kita bercakap tentang pendapatan, income. Mungkin income Kak Lela tidak tidak setinggi income. Jangan share dekat apa ni ya, jangan share dekat media sosial pula ya. Ini untuk kita dekat sini, untuk downline kita, upline, untuk bagi semangat, untuk mereka lihat sendiri bagaimana seorang nenek yang dah berumur macam ni mengambil masa 5 tahun, 6 tahun untuk membina perniagaan di sini. So pada orang-orang muda yang masih ada, yang masih buat dekat Forever ni, Kak Ella bagi tahu stay and consistent, istiqamah dekat Forever ni, buat dan bina lah. Mungkin usia anda tidak sama macam Kak Ella, bayangkan kalau lagi 5 tahun, apa berlaku. Okay, so Alhamdulillah rezeki Kak Lela dekat sini dan Kak Lela tak akan berhenti untuk share dengan sesiapa saja dekat luar sana. Okay, ini Kak Lela belum masuk lagi CBM check. Kak Lela tahun ni insyaAllah dapat boleh mencapai lebih daripada 1.5 million insyaAllah. Okay, so Kak Lela juga akan doakan juga semua yang ada 450 orang dekat sini untuk berjaya dekat Forever, genggam CBM, genggam F2D kita dekat sini untuk ubah kita punya future kita dekat Forever ni. Okay, last but not least, kita tengok lagi apa lagi. Okay. Dalam perjalanan kita nak menuju kejayaan ini, kita kena bermula dari pemahaman konsep dan strategi dekat Forever. Di Forever ini kita dah tahu 3 konsep pillar kita. Tak ada orang tengah, tak ada sistem point, PVBV, tak ada sistem pairing. Okay, sistem-sistem macam ni, perkara-perkara inilah yang membuatkan mengapa syarikat-syarikat lain tidak mampu membayar seperti mana Forever bayar dekat kita. Okay, so bila tak ada orang tengah, dia boleh bagi banyak kepada pengedar ataupun usahawan yang buat. Bila tak ada sistem point, okay, dia tidak ada potongan kepada pembayaran bonus kepada kita. Dia tak ada cut kita punya bonus. Kalau dia bayar penuh. Okay, sebab daripada harga jual. Okay, so bila tak ada pairing dalam pembayaran royalty bonus. Pairing ini, pair ni maknanya pasangan. Bila sebut pasangan, kita cuba bayangkan, jari kita pun tak sama. Anak kembar pun cap jarinya pun tak sama. Kenapa dalam sesetengah network marketing meletakkan syarat pairing untuk dia bayar kita royalty bonus? Kenapa? Kita pun tak pernah tanya, kan? Tapi bila kita buat, ada masanya, bila you dapat pairing, you dapat pair dia, baru company bayar you. Tapi berapa ramai yang orang boleh cari pair? Kalau ada pun, kemungkinan untuk dia orang top up akan berlaku. Sebab nak bagi sama kaki, sama jumlah. Kalau orang ni buat kaki kiri buat 30,000, kaki kanan pun kena 30,000. Kalau tak capai ataupun kurang, dia akan flush it. Okay? Ataupun dia carry forward. Asyik carry forward. Lama-lama you pun fed up. You pun tak buat. Okay? Itu belum cerita you top up, pinjam untuk nyang, pinjam untuk net, semua untuk top up. Lama-lama you punya stok pun bertimbun-timbun tapi tak keluar. Masuk, tak keluar. Jadi lama-lama you akan down. Okay? So inilah yang berlaku pada sistem network marketing pada syarikat-syarikat lain yang Kak Lela pernah join dulu. So dekat sini, sila fahami dan mula belajar untuk bentang GEP. Pada orang baru kita, sila refer pada upline, belajar betul-betul macam mana nak present GEP dengan berkesan. Pilihlah mana-mana satu leader-leader kita yang you suka cara dia orang bentang GEP, okay, belajar dan follow dia punya cara dia. Okay, sebab konten dia sama saja, cuma cara penyampaian masing-masing ada cara masing-masing, ya, berbeza sedikit. It's okay as long as you belajar saja. So kita ada juga sistem BO93 yang Kak Lia cakap, blueprint tadi, yang mana kita ada plan benih. Plan benih ni adalah daripada AS kepada supervisor. So masa tu you buka saja. Okay, buat sharing. Janganlah fikir-fikir kalau AM dapat berapa, kalau manager you jangan tanya. Bila you join saja, you jadi AS supervisor, buat kerja you. Okay, kerja kita masa tu tabur saja. Tabur benih saja. So bila you dah capai kepada pangkat AM dan manager, you sudah mula ada hutan. So bila masa ada hutan tu, you ada kerja-kerja yang you kena buat.
Okay, you kena masuk dalam, you kena service you punya downline semua. Okay, so bila you dah sampai satu peringkat, you dah jadi CBM, you sudah jadi pokok tuah. Di bawah rangkaian you tu sudah ramai. You ada manager, you ada AM. So tugas CBM ni pun lagi dia berat. Okay, sebenarnya berat tugas kita dekat sini adalah daripada segi servis. Okay, daripada segi servis dan kita jaga kita punya rangkaian kita. Tapi sebenarnya dari segi kerja kita sebenarnya kerja untuk kita buat bisnes ini dia sudah semakin ringan sebenarnya. Okay, di sini you kerja keras masa mula-mula. Ujung-ujung you dah mula ringan. Kita tak nak mula-mula macam kerja ringan tapi ujung-ujung dia jadi berat. Kita ni makin lama makin berumur. So dekat Forever ni itulah dia. Kita macam mula-mula saja susah sikit, struggle, ujung-ujung kita akan rasa ringan beban kita. Tapi bila dah sampai peringkat macam CBM atas ni, masa inilah untuk kita kembalikan pula apa yang kita dah dapat itu kepada kita punya LBO lain. Macam Kak Lela lah, walaupun dah berumur, kalau fikir-fikir tu macam dah tak larat jugalah nak bagi. Tapi semangat ni macam tak boleh nak stop. Mesti nak kena bagi juga. Kak Lela buat slide ni, Kak Lela bagi tahu anak Kak Lela memang kena gengau-gengau dengan Kak Lela. Macam-macam Kak Lela suruh nanti tukar itu, tukar ini, tukar itu, tukar ini. Kita pun bukan pandai sangat tapi nak buat juga. Okay, so ini semangat yang you orang muda mesti ada benda ni. Okay, jangan kalah dengan semangat Kak Lela. Alright? So, dekat sini 5cc adalah nadi di Forever. You tak buat, you potong nadi you sendiri. Ingat dengar cakap Kak Lela ni. Ingat ya, you tak buat 5cc bermakna you potong nadi you sendiri dekat Forever. Macam kita potong nadi kita. So, ini yang you kena tanamkan diri you. So, mesti pegang 5cc kuat-kuat, baru you boleh rasa perubahan akan berlaku. Lubuk simpanan kekayaan harta karun dekat Forever ni, tu gambar harta karun tu ada dekat Forever ni. Okey, iaitu apa dia? Insentif dekat Forever. Jaga kita punya insentif, kejar kita punya insentif. Rapat-rapat dengan upline kita yang dah berjaya, yakin percaya dengan Forever. Buangkan perangai. Itu dia. Nantuk atuk ni, nenek ni dah mula cakap. Perangai kita tu sila buang. Kalau sikap tu kita boleh ubah lagi, lembut sikit, sikap tu lembut, tapi tak ada sebut perangai cepat putus asa ni sebenarnya buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Jangan ada cepat putus asa. Buat sikit company, sikit-sikit kawan reject lah, sikit-sikit kawan tolak, semua nak down. Never rasa cepat putus asa tu. Okay? So belajar untuk kejar insentif dekat Forever ni. Silalah tanam dalam diri kita ni, dalam kepala kita ni, aku nak buat insentif. Kita ni kalau kita cakap tak boleh, memang dia jadi tak boleh. Tapi bila kita kata aku nak buat insentif, dia Allah ni, kita kalau orang Islam ni, dia akan ada satu aura yang akan masuk. Bila kita kata nak buat, dia mesti dapat, dia mesti bagi. Okey, dia mesti bagi. Buat dan terus buat. Jangan berhenti selagi you tak capai. Okey? So next kita tengok. Last but not least, okay, sebelum Kak Lela mengakhiri, Kak Lela punya talk hari ni, Kak Lela tengok, Kak Lela share kat sini, okay. Kak Lela suka dengan ayat ni, successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don't wish it were easier, wish you were better. Boleh faham tak? Orang yang berjaya ni, successful people ni, dia buat apa yang orang unsuccessful lah, orang yang tak sukses dia suka nak buat. Okay, dia akan buat apa yang orang unsuccessful ni tak suka nak buat. Orang yang unsuccessful ni dia tak suka kerja-kerja macam kita ni. Okay, tapi jangan fikir dia terlalu mudah. Okay, tapi fikirlah yang haraplah yang kita akan jadi lebih baik. Itu maksudnya. Okay, so Kak Ella harap apa yang Kak Ella share malam ni akan beri manfaat, akan buka mata, buka minda kita untuk start buat dekat Forever ni, bina pipeline kita. Mungkin kita boleh tunggu lagi 3 tahun, setahun, tak apalah, tunggulah lagi 6 bulan, lagi 7 bulan baru aku start. Tunggulah aku pencen, besok baru aku start buat. No. Start daripada sekarang. Okay, jangan tunggu lagi because sekarang makin ramai orang dah mula attack Forever Living ni. So ini adalah peluang sebab bila you buat daripada sekarang, orang dah mula nampak siapa you dekat sini.
Okay, so apa saja yang Kak Lila tersalah cakap ke apa pun, Kak Lila minta maaf. Okay, yang buruk itu daripada kita, okay, kesilapan tu, yang baik tu daripada Allah jua. Kak Lila doakan semua yang ada dekat sini, 400 lebih orang, kita sama-sama berjaya dekat Forever. Doakan Kak Lila juga untuk sihat, untuk boleh terus berkongsi dengan semua kita dekat sini. Okay, so akhir sekali Kak Lila doakan kepada semua kita dan jaga diri masing-masing, jaga kesihatan dan jangan lupa yang ada ibu bapa, dahulukan family, dahulukan ibu bapa kita. Okay, so salam sayang untuk semua dan thank you pada Sifu Datuk Desmond beri peluang pada Kak Lila. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa lain. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow. Terima kasih kepada speaker kita tadi. Okey, LCM Kak Lila Nizwan Yaakob atas perkongsian yang hebat sebentar tadi, masya-Allah. Saya teruja, saya sedih. Bukan sedih apa, saya rasa macam kenapa aku tak jumpa Forever ni 20 tahun dulu. Alright, semua teruja ke? Wow, ramai lagi. Saya nak tahu berapa lagi partisipan. Wow, masih lagi ramai. 400 orang masih lagi in-house. Wow, that's great. Okay, tepukkan untuk diri sendiri. Okay guys, anyway semoga apa yang kita perolehi, semoga perkongsian malam ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua sebagai Forever Business Owner untuk continuously sharing all the privilege, all the benefits dalam usaha kita untuk expand the business dan juga untuk sharing peluang kepada mereka di luar sana. Alright, so dah habis ke? Boleh stay lagi ke? Okay, sebelum kita mengakhiri sesi kita malam ni, okey, saya nak buat satu ritual sikit, boleh tak? Nak ambil masa sikit, boleh tak? Boleh ke? Boleh tak? Kalau boleh tekan satu, kalau korang nak boleh tekan satu. Tekan satu. Tekan satu. Give me your support. Come on. Alright, thank you so much for the response. Alright, semua pejam mata. Pejam mata. Alright, selalu kita baca slogan kan? Kali ini sebab saya baca benda ni tiap-tiap hari untuk elakkan diri, to keep myself and to keep the momentum, because I know during this pandemic and during the current situation, some of us kita rasa macam a bit down, dan saya rasa macam kita mudah rasa macam kita punya graph tu tiba-tiba menurun. So kita baca balik affirmation kita. Okay, pejam mata, kita akan start. 5, 6, 7, 8, 9. Saya adalah pemimpin Forever. Forever adalah pilihan muktamad saya. Baca dalam hati, saya suka belajar. Saya suka cabaran. Tak kira apa pun halangan, saya suka dengan diri saya. Saya yakin dengan diri saya dan saya pasti berjaya di Forever. Sama-sama kita laungkan slogan. Okay, unmute. Alright. Okay, unmute semua. 1, 2, 3. Alright, 1, 2, 3 kita ambil gambar dulu. Okay, nak ambil gambar ya. Oh ya, dan Go limit. oh, okay, limit. Go millionaire. Untuk mereka yang masih belum register, second quarter punya follow kita, boleh. Dalam kehidupan. Thank you everybody. Thank you.